A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa, tidaklah atau bukanlah. Al-birra, birra ni maksudnya kebaikan. Birra boleh juga bermaksud amal yang penuh kasih sayang, dan boleh bermaksud taat juga, dan boleh bermaksud kebenaran. Itu dimasukkan birra. An, jika tuwallu, kamu memalingkan atau menghadapkan wujuha, wajah, wujuhakum, wajah kamu, kibala, ke arah, kita dah belajar ni semua banyak kali dah, al-masyriq, timur, wa, dan al-maghrib, ke barat. Wa, dan lakin, tetapi, al-birra, tadi saya dah sebutkan, birra itu kebenaran atau itaat atau amal yang penuh kasih sayang. Man, barang siapa, amana, beriman, bi, dengan atau kepada, billah, kepada Allah, billahi. Wa, dan al-yaum, hari akhiri, daripada hari akhirat. Wa, dan al-malaikati, kepada para malaikat. Wa, dan al-kitab, pada kitab-kitab. Ni pun kita dah banyak kali belajar. Wa, dan an-nabiyina, kepada para nabi, semua jamak. Wa, dan ata, memberikan. Al-mal, harta benda atau kewangan, itu maksudnya mal. Ala, atas atau pada, hubbin, yang dicintai, yang dicintainya, hinya, yang dicintainya. Zawi, kepada, bagi yang memiliki, al-qurba, qurba ni kepada kaum kerabat. Nanti saya terangkan. Kita belajar terjemahan je dahulu. Wa, dan al-yatama, kepada anak-anak yatim. Wa, dan al-miskina, kepada orang-orang miskin. Wa, dan ibnus sabil wa ibnis sabil, kepada orang-orang yang dalam perjalanan. Ini dikatakan orang-orang yang bermusafir. Wa, dan as-sailina, orang-orang yang bertanya. Maksudnya orang-orang yang meminta lah, kamu ada tak? Macam tu. Maksudnya orang bertanya tu maksudnya orang yang meminta. Wa, dan fil, dalam riqab, orang yang dalam riqab maksudnya orang dalam kurungan, dalam penjara. Itu maksudnya orang-orang yang banduan-banduan. Itu pun maksudnya juga. Wa, dan aqamah, yang mendirikan as-solat, itu orang-orang yang mendirikan solat. Wa, dan ata, memberikan az-zakat, yang memberikan zakat. Wa, dan al-mufuna, ini mufuni maksudnya yang memenuhi, yang mengikuti dengan sempurna. Mufunina, bi, dengan ahdi, janjinya. Ahdihim, bi ahdihim maknanya dengan janji mereka. Jadi orang yang berjanji itu mufuna bi ahdihim, orang-orang yang memenuhi janji-janjinya. Idza, apabila ahadu, mereka telah berjanji, mereka menyempurnakan janjinya. Wa, dan as-sabirina, orang-orang yang sabar, fi, dalam al-ba'sa. Ba'sa ni maksudnya dalam keadaan yang teruk, dalam keadaan musibah. Ba'sa juga boleh dimasukkan dalam keadaan peperangan. Mereka bersabar dalam semua keadaan ini. Wa, dan ad-darra. Ad-darra ni dalam keadaan yang payah, boleh juga darra ni juga dikatakan dalam keadaan
kemarau, atau darra juga boleh bermaksud keadaan yang musibah. Itu maksudnya juga darra. Wahina dan dan hina apabila baksa. Bila ditimpa musibah baksa tadi kita dah sama juga. Baksa ni keadaan musibah, ni pun baksa juga. Jadi bila keadaan yang payah, teruk atau perang, mereka bila dalam keadaan ini mereka bersabar. Ulaika, mereka itulah allazina, orang-orang yang sadaku, orang-orang yang benar, yang sebenarnya, itulah orang-orang yang sebenarnya. Dan ulaika, mereka itulah, mereka juga, mereka itulah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi terjemahannya yang mudah dahulu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah, tadi kita dah ajar, tidaklah benar ataupun tidak adalah satu ketaatan, tidaklah satu amal yang baik, boleh juga. Laisal birra an tuwallu wujuhakum, kamu memalingkan wajah kamu ke arah timur ataupun ke arah barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Dan kebaikan itu, yang taat itu adalah bagi mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala, kepada hari akhirat, wal malaikati wal kitabi wal nabiyina, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab dan kepada para nabi. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama. Dan dia memberikan hartanya, kewangannya atas apa yang dicintainya kepada kaum kerabatnya, kepada anak-anak yatim, wal masakina wa benas sabil, kepada orang-orang miskin dan kepada orang-orang yang bermusafir, orang dalam perjalanan. Wasailina, dan kepada orang-orang yang bertanyakan, itu orang-orang miskin, orang yang memerlukan. Wafir rikab, dan kepada orang-orang tawanan, banduan-banduan. Wa aqamas solata wa ataz zakat, dan mereka yang mendirikan solat dan membayar zakat. Wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, dan iaitu orang-orang yang memenuhi janjinya apabila dia berjanji. Was-sabirina fil ba'sa wad darra'i wal hinal ba'sa, iaitu orang-orang yang bersabar bila dalam keadaan yang teruk, dalam keadaan musibah, lalu apabila dilanda musibah tadi. Ulaikal ladzina sadaku, mereka itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini tuan-tuan, kalau kita lihat ayat ini, kita dah belajar juga sebelum ni, apabila kita memalingkan muka ke timur ke barat iaitu bila Islam, dalam orang-orang Islam pada waktu itu dalam keadaan susah, mereka dipertikaikan kenapa mereka menghadap ke arah Palestin, kenapa menghadap sini. Jadi kita dah belajar sebelum ini bagaimana dia dipertikaikan. Tapi Allah Ta'ala dah memberikan nubuatan bahawa nanti Islam akan maju, Islam akan menang. Bagaimana kita dah belajar di ayat yang 116, Allah SWT berfirman, Lillahil masyriqi wal maghribi fa'inama tuwallu fathamma wajhullahi. Bagi milik Allah lah segala yang di timur dan barat, dan apabila kamu memalingkan wajah kamu, kamu akan mendapati wajah Allah SWT. Ini janji Allah Ta'ala bahawa Islam nanti akan menang, akan berjaya. Jadi tak kiralah ke mana saja mereka berada, sama ada di barat ke, di timur ke, di utara ke, di selatan ke, mereka akan mendapat Islam di mana-mana, dan kita akan menghadapkan wajah kita kepada Kaabah. Dan kita tak kisahlah di mana saja kita berada waktu itu. Jadi ini kita dah belajar sebelum ini. Jadi maksudnya ini yang lebih lagi, apabila dikatakan wujuhakum qibala masyriq wal maghrib, yang kebaikan itu adalah
yang sebenar-benarnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Taala bezakan di sini di mana kebaikan dengan takwa. Setengah tempat atau setengah kawasan berbeza pandangan mereka dari segi kebaikan. Contohnya lah, kalau kita kata untuk orang-orang di Hindustan kan, atau di Pakistan, kan, mereka mengamalkan ibadah haji tu yang paling bagus, yang paling mulia. Sehingga kan ada orang yang tak solat ke, kan tak bayar zakat pun mereka tak kisah. Tapi kalau dah naik haji tu mereka pandang sangat mulia. Tapi bagi orang-orang di Mekah sana, bagi mereka ibadah haji tu biasa saja. Tapi bagi mereka amalan yang paling besar apabila kita boleh memberikan kepada orang lain, kan, belanja orang lain. Itu pendapat diorang. Sama juga bezanya antara kebaikan dari pandangan orang-orang yang miskin dengan orang-orang yang kaya, kan. Mungkin orang-orang miskin berpendapat kebaikan itu adalah dengan kita berakhlak mulia, kan, menghormati orang. Bagi dia itu dah paling bagus lah tu. Tapi bagi orang kaya pula mungkin mereka kata yang kebaikan itu apabila kita boleh berbelanja di jalan Allah Subhanahu Taala, membina masjid ke, membina telaga ke, itu. Jadi berbeza, semua pandangan orang semua berbeza, kan. Nanti kita boleh kembangkan lagi. Tapi di sini Allah Taala ingin sampaikan yang betul-betul yang kebaikan itu bagaimana, yang dikatakan birra itu. Yang dikatakan birra yang betul-betul birra tu kebaikan itu, kebenaran itu atau itaat itu, semua ni di bawah ni diterangkan. Pertama, amana billah. Iaitu orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini semua tanda-tandanya, semua perbuatan-perbuatan yang Allah Taala janjikan, itu yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang-orang ini yang dikatakan birra tadi. Yang pertama. Ini pun kalau saya nak terangkan pun terlalu panjang. Kita pun dah belajar sebelum ni, kan, banyak daripada ayat-ayat sebelumnya. Kedua, yang dikatakan birra tadi, beriman kepada hari akhirat. Kita pun dah belajar juga bagaimana hari akhirat. Hari akhirat bukannya hanya kita percaya kepada syurga dan neraka. Hari akhirat juga kita percaya kepada wahyu-wahyu yang akan datang. Janji-janji Allah SWT yang akan datang, yang hari datang kemudian. Itu pun termasuk juga. Yang akhirat juga termasuk di alam barzakh pun. Kita pun percaya, kita pun yakin kepada itu. Ketiga, kepada para malaikat. Kita diajar yang dikatakan kebaikan itu, kebenaran itu, itaat itu ialah kepada para malaikat. Kita dah belajar sebelum ni bagaimana orang Yahudi, kan, kerana cemburu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mula memusuhi malaikat Jibril alaihi salam. Mereka tuduh macam-macam kepada malaikat Jibril alaihi salam. Sampailah kepada Mikail. Allah Taala kata kemudian, kalau kamu bermusuh dengan Jibril, walaupun kamu kata Mikail yang baik, tapi Mikail pun akan menjadi musuh kamu. Ini pun kita dah belajar sebelum. Jangan kita jadi seperti itu. Jangan membezakan semuanya. Kemudian wal kitab, kepada kitab-kitab. Kita percaya bahawa kitab-kitab sebelum ini pun adalah firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, cuma kemudian telah dicampur aduk oleh campur tangan manusia. Sungguh pun demikian, masih ada lagi firman-firman Allah SWT yang masih terpelihara. Dan itu kita boleh buat perbandingannya dengan Al-Quran. Itu dari pelajaran lain lah. Itu kita akan belajar comparative religion. Tapi kita meyakini, kita tidak boleh menafikan kitab-kitab yang sebelum itu. Kita masih boleh timbang, kita masih boleh nilai mana firman Allah SWT dan di mana yang dicampur adukkan oleh tangan manusia. Kemudian wan nabiyina, kepada para nabi. Kita percaya ke semua para nabi. Tapi jangan kita jadi seperti orang Yahudi. Mereka percaya, mereka mahukan nabi daripada Bani Israel saja. Tiba-tiba datang nabi
luar daripada Bani Israel, mereka tidak mau terima. Tetapi Islam tidak mengajarkan demikian. Kita mengajarkan kepercayaan semua Nabi-Nabi, walaupun Nabi itu bukan daripada orang Arab ke, kan? Kalau dia daripada Bani Israel pun kita terima. Walaupun dari bangsa mana pun, kalau Allah Ta'ala telah tunjukkan tanda-tanda dia, kita akan beriman, kita akan terima. Apa lagi kebaikan itu dah teruskan. Tadi ini 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah rukun iman kita. Kan? Kemudian ini masuk daripada bentuk amalan pula. Apabila kita membelanjakan wa atal mala ala hubbihi. Kita kena perhatikan ayat ni. Hubbihi. Kita memberikan harta benda kita, kewangan kita atas yang kita cintai. Jadi maksudnya di sini ala hubbihi, makna semua manusia mencintai wang, mencintai harta. Tetapi yang beriman, yang dikatakan birra tadi itu, orang yang membelanjakan hartanya, membelanjakan wangnya yang dicintainya. Jadi maksud lebih dalam lagi ala hubbihi ini, yang dicintainya harta yang halal, yang dia cari melalui titik peluhnya, mendapatkannya secara halal. Bukan harta daripada rompakan, bukan harta daripada menipu orang. Ada juga orang-orang yang ni, jenis-jenis ni, dia dah menipu orang. Bila dah menipu orang dapat duit tu, kemudian dia belagak, dia belanja orang pula, nak tunjukkan dia baik. Tapi semua duit itu adalah duit hasil daripada penipuan. Itu tak dibenarkan. Dalam Islam itu tak akan dapat ini, birra tadi itu. Sebab tu dikatakan ala hubbihi, harta yang dicintai, iaitu harta yang halal, yang ahli tafsir terjemahkan lagi, yang halal daripada titik peluh kita sendiri. Dan bukan hasil daripada penipuan, tapi hasil yang kita dapat daripada sumber yang baik, ataupun kita dapat hadiah yang halal. Itu semua tu. Kemudian harta itu kita belanjakan kepada siapa? Ini ada urutan dia. Zawil kurba, kepada kaum kerabat. Ini pun kalau kita nak kembangkan ni sangat luas. Zawil kurba, iaitu kepada kaum kerabat. Sebagai contohnya, ibu bapa. Dia belanja untuk anaknya, untuk anak-anaknya. Lihat bagaimana pengorbanan ibu bapa terhadap anak-anaknya. Mereka sanggup melakukan apa saja untuk memberikan tarbiat kepada anaknya, untuk memberikan keselesan kepada anak-anaknya. Inilah contoh bagaimana yang dimasukkan zawil kurba ni, iaitu ibu bapa kepada anak-anaknya. Dan kemudian seterusnya lah, ada juga orang yang tidak bernasib baik, tidak mempunyai ibu bapa, abang-abang dia atau kakak-kakak dia yang bertanggungjawab mengambil alih tugas sebagai ibu bapa. Ini pun masuk di sini juga. Kemudian walaupun dah kita ada ibu bapa, ada abang, ada adik, kepada saudara-saudara kita yang lain yang terdekat. Ini dimasukkan saudara-saudara yang terdekat perlu kita belanja, perlu kita bantu. Kemudian barulah turun kepada wal yatama, kepada anak-anak miskin. Kepada anak-anak yatim. Jadi ini pun pelajaran Islam yang sangat penting. Kalau anak-anak yatim ini kita tak berikan perhatian, jadi mereka terabai, kita tak perhatikan kebajikan mereka, anak-anak yatim ini akan membesar dengan tak ada kasih sayang, tidak ada pendidikan. Jadi mereka boleh menjadi orang yang memberontak, dan orang-orang jahat boleh mengambil kesempatan kepada mereka. Mereka gunakan mereka untuk jadi askar ke, jadi perompak ke, jadi pengedar ke, macam-macam. Jadi tanggungjawab orang-orang Islam atau kerajaan Islam untuk memperhatikan anak-anak yatim ini. Jangan sampai mereka terabai, jangan sampai mereka dipimpin atau dibawa oleh penjahat-penjahat. Wal masakin, dan kita belanjakan kepada orang-orang yang miskin. Kenapa orang-orang miskin? Kerana orang-orang miskin ini mereka serba kekurangan. Jadi kita bantu dia, berikan didikan kepada dia supaya mereka boleh berdikari. Tapi kalau mereka tak miskin, mereka minta, ini pun tidak disukai. Pernah satu waktu di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, dia melihat ada orang itu dia mampu, dia boleh makan cukup apa semua, tapi dia masih meminta-minta.
Jadi Hazrat Umar radhiyallahu anhu ambil barik dia punya kantung kantung gandum tu, letakkan di balik unti, dia suruh jalan. Jadi maksudnya dia ingin mengajarkan orang itu supaya jangan selalu asyik meminta, walaupun dah mencukupi tapi meminta. Dan Islam mengajarkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita kena selalu mempunyai pola fikir untuk maju supaya kita yang memberi, bukan kita yang selalu meminta. Kita harus mempunyai pola fikir seperti itu. Harus sentiasa berfikir untuk majukan diri kita supaya kita boleh membantu orang lain. Ini yang maksudnya di sini. Kemudian nanti semua ni kita boleh kembangkan. Saya sampaikan ringkasan sahaja. Kemudian harta kita itu kita belanjakan kepada wabnas sabil, orang-orang yang musafir. Kenapa kepada orang-orang musafir? Orang musafir ni tak kira lah. Kadang-kadang orang musafir ni bukannya orang miskin, orang kaya juga ada musafir. Tapi jangan sampai kita mempunyai fikiran, dia tu ada duit, dia tu kaya, tak payah kita bantu. Bukan. Pelajaran Islam perlu bantu. Kerana apa? Dalam keadaan musafir ini banyak benda boleh terjadi. Banyak perkara boleh berlaku. Kadang-kadang sakit ke, kadang-kadang ada kecemasan ke, macam-macam boleh berlaku. Kadang ada kehilangan, keciciran. Jadi orang-orang yang bermusafir ini, tak kira kaya ke miskin, kalau kita dapat tahu, kan, kita perlu usaha untuk membantu mereka. Alhamdulillah waktu saya nak pergi haji itu hari, kan, alhamdulillah saya naik di Johor. Tak payah cerita banyak lah, yang lain-lain tu banyak bantu saya. Tapi yang saya gembira tu, ada 10 flight daripada Johor ke Mekah. Ke Mekah dengan Madinah lah. Alhamdulillah 3 flight yang terakhir itu Sultan Johor bagikan hadiah. Alhamdulillah 3 flight yang terakhir. Alhamdulillah saya pilih flight yang ketiga tu, 3 terakhir itu mula-mula turun ke Madinah. Flight awal mereka turun ke Mekah, jadi kami turun di Madinah. 3 flight yang terakhir dapatlah bantuan daripada belanja daripada Sultan Johor. Alhamdulillah, contohlah macam tu kan. Dan orang yang pergi haji waktu tu bukannya orang miskin atau kaya, campur, miskin ada, kaya ada, tapi Sultan Johor berikan kepada kita. Itulah alhamdulillah. Dan sampai sekarang saya terus mendoakan untuk Kesultanan Johor semoga terus aman. Dan kepada siapa-siapalah yang bagi saya untuk pergi haji itu hari, semua saya doakan. Wasailina, orang-orang yang bertanyakan soalan. Maksudnya orang-orang yang meminta-minta. Dan orang-orang minta ni tak semestinya orang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya juga, tiba-tiba dia jatuh miskin, jatuh muflis. Jadi dia terpaksa minta-minta. Jadi itu pun kita boleh berikan perhatian dan bantu mereka semampu kita. Wasailina. Okay, itu pun boleh kembangkan nanti. Wafir riqab, dan orang-orang dalam banduan, dalam tahanan. Jadi kalau kita lihat di sini, wafir riqab di zaman Rasulullah SAW itu, orang-orang dalam banduan ini adalah orang-orang yang menentang Islam, yang datang untuk menghancurkan Islam, untuk membunuh orang-orang Islam. Tapi lihat bagaimana baiknya kasih sayang pelajaran Islam. Walaupun mereka datang untuk membunuh kita, apabila dia berada dalam tawanan kita, dalam tahanan kita, itu pun kita perlu bantu. Perlu belanja mereka. Macam-macam lah, sama ada kita bantu mereka dari segi tempat tinggal ke, pakaian ke, pendidikan ke. Kemudian kalau mereka ingin bebas, kita bantu mereka bebas, bayarkan, nanti mereka bayarkan hutang atau mereka gadaikan harta, dan banyak lagi caranya. Jadi alhamdulillah kita pun di sini, kan, kalau kata ada tahanan-tahanan refugees pun kita bantu jemaat. Saya suka ingin sampaikan satu cerita waktu kami pergi refresher course di Rabwa, dan ini kita dapatkan cerita daripada Sadar Khudam Ahmadiyah, Khudamul Ahmadiyah di sana. Jadi dia ceritakan, saya ringkaskan saja, cerita tu panjang. Dia ceritakan dia ditahan di satu penjara kerana jemaat lah, kerana dia bertabligh apa semua. Dia dengan sahabat dia, dua orang atau 3 orang saya lupa, tapi dia ditahan. Tempat tu pun saya ada lupa dalam nama dia. Pokoknya di penjara lah dia ditahan. Jadi kawan tu kata dengan dia kata aku nak makan ayam lah, teringin nak makan ayam panggang. Jadi yang kawan ni cakap, kau ni
Gila ke? Kita dalam penjara mana ada kita nak boleh minta-minta? Makan dalam penjara kita tahu kan, semuanya serba kekurangan waktu tu. Jadi macam mana kita nak dapat semua tu? Tapi dia kawan tadi tu dah bercakap kepada kawan satu lagi tu. Keesokan harinya, awal pagi lagi, ada orang hantar ayam panggang kepada dia. Jadi dia pun heran. Dia kata, ada orang hantar ayam panggang. Dia lihat, baru disebutkan, dia baru berkeinginan. Allah Ta'ala telah hantarkan ayam panggang kepada dia. Rupanya, ceritanya, katanya ada seorang lajnah muklis dari Kanada. Jadi lajnah ini malam itu dia dapat mimpi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi tahu, kamu kat sini bersenang-senang lenang, lihat hamba-Ku di penjara sana. Kesusahan dia di sana, bantu dia. Hantarkan dia ayam panggang. Jadi malam tu juga dia telefon anak dia di Pakistan, di daerah tu lah, di daerah yang penjara tu. Dia beritahu anak dia, kau cari ayam panggang, pergi hantar ke penjara-penjara sekian, kau bagi kat orang-orang sekian-sekian. Jadi anak dia heran, mak, ni dah tengah malam muta, dah pagi kan, waktu berbeza, katalah pukul 2-3 pagi, mana ada kedai buka lagi, semua dah tutup dah. Mana nak cari ayam panggang? Mak dia bagi tahu anak dia, aku tak kisah. Kan? Besok pagi pekerjaan pertama yang kamu lakukan, cari mana kedai ayam panggang yang buka, pergi beli, hantar ke penjara tu, bagi mereka makan. Jadi anak dia pun tak tenang, besok subuh-subuh lepas solat subuh terus cari mana kedai yang buka ayam panggang ni. Ayam tanduri itulah yang kita bakar kan. Cari ayam tanduri tu. Itu pekerjaan yang pertama dia buat dan dihantar. Dihantar ke penjara. Jadi awal pagi tu 8-9 pagi, yang 2 banduan kita atau 3 banduan kita tu dapat ayam panggang. Inilah bagaimana Allah Ta'ala gerakkan hati orang-orang. Jadi dia dah memenuhi ni. Fil riqab ini. Okey. Ada satu cerita lagi. Hazrat Khalifatul Masih awal. Kan? Dia katakan semua dia dah belanjakan. Apa yang diperintah Allah SWT ni, yang di atas ni, kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang musafir, kepada orang yang meminta-minta, semua dia dah berikan. Tetapi dia belum pernah berikan untuk melepaskan orang-orang yang diperhambakan. Ini pun rikab pun maksudnya orang-orang yang jadi hamba abdi. Pun maksudnya di situ juga. Jadi katanya Hazrat Khalifatul Masih awal rahimahullah ta'ala pernah pergi ke Mekah, cuba mencari kalau ada siapa-siapa yang menjadi hamba, dia pun mahu berikan. Dia pun mahu berikan, mahu membebaskan mereka. Tapi dia tak jumpa. Kemudian ada riwayat mengatakan Muzaffar Ahmad kan, Nazir Allah, kemudian selepas itu dia mengatakan bahawa Hazrat Khalifatul Masih awal rahimahullah ta'ala berjaya bebaskan seorang hamba. Tapi di Mekah lah. Cara dia macam mana dia tak jelaskan, tapi dia berjaya. Akhirnya semua perintah Allah SWT yang di sini, semua ni sampailah membebaskan hamba-hamba atau membantu tawanan-tawanan, dia berjaya lakukan. Okey. Dan ayat seterusnya yang birra tadi bagaimana? Wa aqamas salat wa ataz zakat, iaitu orang-orang yang mendirikan solat dan yang membayarkan zakat. Ini pun kita dah panjang lebar. Kita dah belajar bagaimana solat itu sangat penting. Dan solat itu adalah timbangan yang awal dikira di akhirat nanti. Kemudian barulah yang lain-lain. Jadi ini pun penting. Walaupun kita buat semua ni, tapi kalau kita tak solat, itu bukanlah birrah. Itu bukanlah kebenaran. Itu bukanlah satu yang itaat. Sama juga atas zakat dan memberikan zakat. Jadi di sini adalah maksudnya hakukullah wa hakukul ibad. Jadi orang-orang yang birra tadi, yang memberikan hak-hak kepada Allah SWT melalui solat dan kepada membantu hamba manusia dengan melalui zakat. Jadi tidak boleh kalau orang tu hanya mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tidak mahu membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dia belum sempurna lagi keimanan dia itu. Jadi kedua-duanya harus bergabung.
dia beriman kepada Allah SWT, sujud memuji, solat kepada Allah SWT, dan pada masa yang sama dia memperhatikan kebajikan manusia untuk kebaikan sejagat. Dia memberikan, membantu satu sama lain. Ini barulah sempurna keimanan, ketakwaan seseorang itu. Termasuklah yang semua kita di atas belajar tadi. Kemudian disambung lagi. Wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, dan orang-orang yang memenuhi janjinya apabila dia berjanji. Jadi ini pun lebih halus lagi. Kadang-kadang orang boleh mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Dia solat, dia bayar canda, tapi dia lemah di sini. Kenapa? Bila dia janji, dia tak tepati janji. Contohnya sebagai banyak, nanti kita pun boleh kembangkan. Sebagai contoh, kalau kata dia meminjam duit seseorang, ada janji dia nak bayar sekian tarikh, sekian masa, tetapi dia tidak memenuhi janjinya. Itu pun, ini pun tak betul. Itu pun bukan birra sebenarnya. Kalau dia tak memenuhi janjinya dan akhirnya dilupakan, akhirnya diabaikan, langsung tidak bayar. Ini sebagai contoh sajalah. Tapi kalau dia bayar, kalau dia berikan kelonggaran, itu lain cerita. Tapi maksud di sini orang-orang yang mengingkari janji, pinjam tak nak bayar, tapi itu dah menjadi mencuri namanya. Seterusnya, wasabirina fil ba'sa wad darra wa hinal ba'sa, dan orang-orang yang bersabar ketika datang musibah, kita datang keadaan susah, keadaan payah, keadaan perang dan susah bila datang kesusahan itu. Jadi ada orang yang boleh mengaku beriman kepada Allah SWT, bayar zakat, bantu, tapi mereka tak boleh sabar dalam keadaan-keadaan kesusahan. Bila datang kesusahan, dia merungut, mencari alasan. Jadi bukan seperti itu. Orang-orang yang beriman itu, dia itu istiqamah, boleh bertahan, boleh bersabar apa kesusahan apa pun. Dia tidak, dia bukan merungut. Jadi kalau kita tidak merungut, tidak mengeluh, kita bersabar atas kesusahan itu, sehinggalah Allah Ta'ala bukakan jalan, barulah orang-orang itu yang dikatakan di sini. Ulaikal lazina sadaku, orang-orang yang benar dalam janjinya. Ulaikal muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita tak boleh bersabar, kita belum sampai tahap yang seperti itu. Jadi ini pun banyak sangat contoh dia. Ada orang dia boleh buat apa-apa, tapi bila sampai berperang, mereka takut. Mereka beri alasan macam-macam, tak nak ikut berperang. Alasan nak jaga anak isteri lah, alasan nak jaga lembu kambing lah, alasan nak jaga ladang lah. Itu macam-macam diberikan alasan supaya tidak ikut berperang. Kemudian ada juga orang-orang yang membelanjakan jalan Allah SWT, dia pun tak mau, takut. Nanti kalau dia belanjakan jalan Allah SWT, dia akan miskin. Sifat orang-orang munafik memang macam tu. Dia susah nak belanjakan di jalan Allah SWT. Bila ada orang belanjakan di jalan Allah SWT, bagi pandangan dia tu orang bodoh. Orang yang bayar canda ni pada pandangan dia tu orang bodoh, katanya. Padahal mereka sendiri susah dan mereka sendiri miskin. Kenapa nak bagi pada jemaat? Jadi mereka tak tahan inilah. Tapi siapa yang lakukan semua yang kita belajar di atas tadi, kemudian apa pun terjadi, baksa, sama ada antara keluarga kita yang disyahidkan ke, atau kita menghadapi peperangan ke, atau menghadapi musibah malapetaka ke, dan kita boleh bersabar ke atas itu, barulah kita di kalangan orang-orang yang benar dan orang-orang yang bertakwa. Jadi nanti sebenarnya banyak lagi ni, sebenarnya terlampau banyak kita boleh kembangkan lagi. Jadi saya sudahi untuk kelas kita pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.